Birmina berumur 11 tahun. Saya mewakili Sekolah Kebahasaan Bekalan Baharu untuk anugerah dalam peringkat daerah. Lisensi buku saya pada hari ini bertajuk OMG, Gila Miau. Buku ini diterbitkan oleh Blim Book Senjam Berhad dan diceritakan dalam sebanyak 113 muka surat. Buku ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Anis Sulaika, seorang pecinta kucing yang tiada taranya. Siapa yang tak suka binatang yang comel dan bebu, pandai berkelip, bijak bermanja, sekaligus memberi terapi ketenangan setiap masa. Namun, ada yang mencemburuinya, iaitu Pakcik Wahid, orang yang amat membenci kucing. Suatu hari, ia menjumpai seekor anak kucing di tepi jalan dan dia berhasrat untuk membelainya. Namun ibunya menegahnya supaya tidak membelai kucing itu, sedangkan kucing di rumah pun tidak terjaga. Namun Anis tetap dengan pendiriannya dan dia membawa kucing itu ke sekolahnya. Dalam perjalanan ke sekolah, dia terlanggar seorang gadis bernama Amanda. Dan benda di dalam bagnya itu berbunyi dan kemudian gadis itu memandangnya. Bunyi apakah itu? Kemudian Anis terus cuba untuk menyembunyikan rahsianya dengan beredar dari situ dengan cepat. Tetapi Amanda Krishna tahu apakah itu. Lalu keesokan harinya Amanda Krishna berjumpa dengan Anis dan menyuruh Anis membawa dia ke rumahnya. Amanda terkejut melihat keadaan di rumah Anis. Rumahnya tidak terurus, sedangkan kucingnya pun tidak terjaga. Amanda juga menasihati Anis supaya datang ke rumahnya. Namun Anis menolak mentah-mentah, sedangkan dia tidak mengenali siapa Amanda Krishna. Amanda juga beritahu dia, jika kamu tidak mahu datang, saya akan memecahkan rahsia kamu. Anis terpaksa akui dengan arahnya. Sebaik saja tiba di rumah Amanda, Anis terpegun melihat bagaimana dia menjaga kucing dengan rapi. Setiap kucing mempunyai sangka khas dan juga tempat permainan. Kini barulah Anis sedar, ada lagi pandai menjaga kucing daripadanya. Minat Anis pada kucing sampai sanggup memujuk ibunya supaya melaburkan wang untuk dia membeli barang keperluan kucing. Namun, tak semuanya berjalan lancar. Anak kucing-kucingnya telah membuat hal lagi. Jiran sebelah sudah mengamuk. Tiba-tiba, tempat tinggal Anis riuh dengan berita cucu Pakcik Wahid sakit. Pakcik Wahid mensyaki bahawa kucing Anis yang menjadi punca penyakit cucunya. Anis cuba membela dirinya, namun tidak berjaya. Lalu dia melepaskan kucingnya di rumah Pakcik Wahid. Seekor demi seekor kucingnya keluar sambil membawa tikus di mulutnya. Akhirnya, Pakcik Wahid menyedari bahawa dia telah melakukan kesilapan yang amat besar kerana telah membuat tuduhan tak berasas. Pakcik Wahid dan Anis juga telah membuat perjanjian untuk berdamai. Yang muncul dalam buku ini adalah Anis Zulaika, seorang pecinta kucing tetapi tidak pandai menjaga kebajikan kucing-kucingnya. Amanda Krishna, seorang peternak kucing yang berjaya, baru berusia 14 tahun tetapi sudah ada perniagaannya sendiri. Pakcik Wahid, seorang pembenci kucing. Si jiran Anis, si pembenci kucing. Buku ini ialah bentuk penulisan yang ringan dan mudah difahami oleh pembaca. Watak protagonis ada sedikit dan konflik cerita cukup ringan. Dari novel ini, saya dapat mengambil beberapa pelajaran hidup. Yang penting, salah satunya, kita harus berusaha dan tidak berputus asa apabila ingin melakukan sesuatu perkara bermakna dalam hidup saya. Rakan-rakan haruslah baca dan fahami mendalam dan mengutip pengajaran daripadanya secara menyeluruh. Soalan yang saya pilih berbunyi seperti berikut. Kasih sayang amat penting dalam menjamin keutuhan sebuah keluarga. Huraikan. Baik, dunia sekarang selalu banyak berlaku gejala-gejala negatif. Segelintir masyarakat ada yang menghisap dadah, melakukan kelakuan yang tidak bermoral dan menghadapi penyakit tekanan perasaan. Hal ini apabila diselidik kembali
Semuanya bermula dari didikan awal zaman kanak-kanak dan kurangnya kasih sayang dalam diri mereka. Jika ibu bapa sentiasa berselisih faham, anak akan merasa tersisih. Perasaan anak akan terganggu dan mula mencari kepuasan diri sendiri. Hal ini menyebabkan hubungan antara keluarga akan mula goyah. Oleh itu, kasih sayang amat penting dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Anak-anak perlu dibentuk sejak kecil lagi dengan peribahasa yang sesuai seperti ini. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Itu, didikan dan kasih sayang semasa kecil amat diperlukan. Didikan dan kasih sayang perlu diberi secara berterusan, terutama pada zaman anak-anak masih kecil lagi, supaya hubungan dalam keluarga semakin utuh dan kuat.